السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرف التلفيق. التلفيق في اللغة يقال لفق الثوب من باب ضرب يلفقه لفقا، وهو أن يضم شقة إلى أخرى فيخيطهما. وقد لفقت بين ثوبين ولفقت أحداهما بالآخر إذا لأمت بينهما بالخياطة كشقة الملاءة. وهذا المعنى اللغوي الأول الأكثر استعمالا واشتقاقا لهذه المادة هو ضم الأشياء والأمور والملائمة بينها لتكون شيئا واحدا أو لتسير على وتيرة واحدة. ومنه كان استعمال الفقهاء والأصوليين والمحدثين لكلمة التلفيق. ثم التلفيق في الاصطلاح، عرف العلماء التلفيق فقالوا هو الإتيان بكيفية لا يقول بها مجتهد، وذلك بأن يجمعوا بين تقليد إمامين أو أكثر في فعل له أركان أو جزئيات لها ارتباط ببعضها، لكل منها حكم خاص كان موضع اجتهادهم وتباين آرائهم، فيقلد أحدهم في حكمه ويقلد آخر في حكم آخر، فيتم الفعل من حيث التقليد ملفقا بين مذهبين أو أكثر. ثم تعريف تتبع الرخص. تتبع الرخص عبارة عن أخذ المقلد من كل مذهب ما هو الأهون عليه والأخف له، وبعبارة أخرى أخذ الشخص من كل مذهب ما هو أهون عليه وأيسر فيما يطرأ عليه من المسائل. وواضح أن الرخص المقصودة في البحث ليست هي تلك التي يعنون لها الأصوليون في مباحث العزيمة والرخصة، إلا أن القدر المشترك بين الاصطلاحين واضح، وهو جانب التيسير في كل. فالمتتبع للرخص يسعى للتخفيف والتيسير والتسهيل، والرخصة في اللغة والاصطلاح تحمل هذا المعنى أيضا. شكرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus kepada pandangan mazhab terhadap talfiq. Golongan pertama iaitu golongan yang tidak menerima talfiq dan berpendapat dengan ketidakbolehan mengamalkan talfiq. Yang pertama, talfiq mewujudkan hukum ketiga bagi dua hukum yang telah disepakati oleh ulama dalam membataskan perbezaan pendapat terhadap masalah. Yang kedua, talfiq menyebabkan penciptaan satu pendapat baru yang tidak pernah dikatakan oleh mana-mana ulama terdahulu. Yang ketiga, talfiq meletakkan hawa nafsu sebagai ukuran dalam melakukan ibadah. Golongan kedua iaitu golongan yang menerima talfiq dan berpendapat dengan keharusan atau kebolehan mengamalkan talfiq. Yang pertama, pengharaman talfiq menafikan haknya untuk melakukan apa yang diketahuinya sebagai yang lebih benar dan tepat dengan syariat. Yang kedua, tiada dalil dari syarak yang menunjukkan pengharaman melakukan talfiq ini, maka talfiq juga dibolehkan. Yang ketiga, membolehkan bertalfiq boleh menyebabkan seseorang itu berusaha mencari ilmu dan mendalami agama. Pengharmonian antara golongan yang mengatakan ketidakbolehan secara total dan golongan yang mengatakan keharusannya secara mutlak tergambar pada usaha meletakkan syarat-syarat untuk mengamalkan talfiq dan membataskan keadaan-keadaan tertentu. Kesimpulannya, menghukum boleh atau tidak bertalfiq itu memerlukan penelitian yang mendalam dalam menseimbangkan antara merealisasikan ciri kemudahan dan keringanan syariah dan mengelakkan fitnah ketidakseragaman amalan masyarakat sehingga menyebabkan perdebatan dan pertelingkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan sambung pembahasan tentang aqwalul mazahib fi tatabu' wa rukhsah. Jadi dalam pembahasan ni terdapat khilaf di kalangan para ulama tentang penggunaannya dalam hukum hakam. Jadi ulama telah berbagi dua pandangan tentang kebolehan menggunakannya. Qaul yang pertama ialah tidak dibenarkan tatabu' rukhsah ni. Antara ulama yang tidak membenarkan mengikuti mazhab lain adalah Imam Al-Ghazali, As-Subki dan juga beberapa ulama usul yang lain seperti Al-Mawardi, Asy-Syaukani, Imam Ahmad dan lain-lain. Jadi ramai antara mereka ni yang berpendapat bahawa jatuh fasik bagi mereka yang mengambil mazhab yang hanya disukai dan lebih ringan. Mereka berpandangan bahawa tidak sepatutnya seseorang mukallaf itu mengambil apa yang hanya disukai dan mudah dalam menetapkan hukum ke atas sesuatu, sedangkan syariat Islam itu sendiri menegah daripada kita mengikuti hawa nafsu. Jadi mereka ni berpegang dengan ayat Allah dalam surah An-Nisa ayat 59, mafhumnya, kemudian jika kamu berbantah-bantah yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah yakni Al-Quran dan juga sunnah Rasulnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Qaul yang kedua adalah dibolehkan untuk tatabu' rukhsah ni. Ini adalah berdasarkan pendapat daripada beberapa ulama seperti Al-Ins bin Abdul Salam. Jadi beliau ni berpegang dengan ayat Allah dalam surah Al-Hajj ayat 78
mafhumnya, dan dia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan juga susah payah dalam perkara agama. Jadi Al-Ais bin Abdul Salam ni berpendapat bahawa mengambil yang mudah dari mazhab-mazhab yang lain itu adalah sesuatu yang dibolehkan di dalam Islam, kerana Islam ni adalah satu agama yang fleksibel dan juga tidak menyusahkan. Jadi qaul yang hak adalah dibenarkan untuk menggunakan mazhab lain yang lebih mudah bagi sesiapa yang berkemampuan memahami fiqh ni. Jadi manakala bagi orang awam pula memadailah dengan hanya mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh mufti-mufti mereka. Jadi akhirul kalam memang tidak dapatlah kita sangkal bahawa tatabuk rukhsahnya akan membuka kepada pintu istihanah dan juga menyebabkan seseorang tu mengikuti hawa nafsu dalam menetapkan hukum. Namun begitu tidaklah ia menjadi satu penghalang bagi mereka untuk meraihkan keringanan untuk masyarakat Islam seluruhnya, dengan syarat mereka yang mengambil hukum daripada masalah tersebut merupakan mereka daripada kalangan fuqaha yang benar-benar memahami agama. أمثلة على تلفيق في الكتاب. إذا توضأوا على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله فامسحوا شعرة من رأسه، وبعد وضوء لمس امرأة أجنبية مقلدا مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، فإن وضوئه على هذه كيفية حقوقية مركبة لم يقلدوا بها كلا الإمامين. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يرى صحة هذا الوضوء لاكتفاء متوضئ بمسح شعره من رأسه، والإمام الشافعي رحمه الله وإن صح وضوئي عنده إلا أنه يرى أنه انتفض بلمس امرأة أجنبية. أمثلة على تتبع الرخص. أولا، وأخذ بقول الجمهور إلا حنفية في عدم وجوب زكاة الحالي وعدم وجوب زكاة الفواكه والخضروات، فلم يؤدي زكاة حالي امرأته ولم يخرج زكاة الفواكه والخضروات. ثانيا، ثم رجع إلى أخذ بقول حنفية في عدم وجوب الزكاة في المال الصبي والمجنون، فلم يخرج زكاة الأموال غير نامية لأولاده الصغر. ثالثا، وأخذ بقول الجمهور إلى المالكية في عدم وجوب الزكاة الأنعام غير السائمة. Assalamualaikum. Isu yang pertama adalah berkaitan isu talfik di mana berkaitan dengan peralatan makmal yang mudah rosak jika disertu. Isu ini adalah berkaitan dengan orang yang bekerja di makmal di mana pekerjaannya itu melibatkan penggunaan enzim babi dan perlu menyertu segala peralatan yang digunakan setiap hari. Namun terdapat beberapa peralatan dan ada juga mesin yang tidak sesuai untuk disertu. Berdasarkan masalah di atas, perkara ini mendapat rukhsah atau keringanan dalam syarak. Namun hendaklah aturannya dinyatakan mengikut pertimbangan maslahah mudarat supaya tidak termasuk dalam perbuatan bermain-main dalam agama. Yang pertama adalah harus memegang najis kerana hajat. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, melumurkan badan atau memegang najis tanpa hajat adalah haram hukumnya. Namun, apabila terdapat hajat seperti membuat kajian mengikut perkara yang diputuskan oleh fatwa, maka hukumnya adalah harus. Namun, hendaklah anggota badan yang terkena najis itu dibasuh secara tasbih dan tatrib. Begitu juga alatan yang terkena najis itu, inilah pendapat yang lebih berhati-hati. Yang kedua, jika alatan akan rosak apabila menggunakan air dan tanah, maka boleh bertaklid dengan mazhab Hanafi yang juga menerima pembersihan melalui kaedah gosok, garuan, sapuan. Menjadi kering dengan sendiri dan fizikal najis berubah menjadi bahan lain. Isu yang kedua adalah isu tatabu' ar-rukhas. Mereka mengatakan bahawa tidak batal wuduk sekiranya suami bersentuhan dengan isteri. Isu ini timbul adalah disebabkan mereka berpegang dengan mazhab Hanafi yang berpendapat bahawa sentuhan di antara lelaki dan perempuan tidak akan membatalkan wuduk selagi ia tidak menyebabkan nafsu seseorang itu terangsang. Namun, mengikut pendapat yang muktamad di dalam mazhab Syafi'i menyatakan batal wuduk isteri dan suami sekiranya bersentuhan sama ada bernafsu ataupun tidak. Ini kerana suami atau isteri itu merupakan ajnabi di antara keduanya. Jadi dapat disimpulkan, rukhsah dengan bertaklid dengan pendapat mazhab lain hendaklah dibuat secara berhati-hati dengan mengikut aturan dan hanya untuk kes tertentu saja. Tidak boleh dilaksanakan secara meluas hingga mendatangkan fitnah dalam masyarakat yang bermazhab Syafi'i atau jangan sampai kepada tahap mencari-cari pandangan ulama yang ringan dan mudah dalam mazhab yakni tatabu' ar-rukhas. Oleh itu, sebagai orang awam di Malaysia digalakkan beramal dengan mazhab Asy-Syafi'i.